Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mampu lagi kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mampu lagi kita mengisi sisa hidup kita sebelum daripada bertemu dengan Allah dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin sekalipun alam ini berubah, ada time suka, ada time sedih, ada time macam-macam. Time penyakit, mari penyakit. Time tak penyakit, mari tak penyakit. Tetapi kita sebagai orang mukmin, apa yang berlaku hanyalah ujian bagi kita. Tidak menyebabkan kita jadi malas mari balasah. Tidak menyebabkan kita malas nak buat taat ke Tuhan. Tu tujuan orang mukmin kerana dia sedar apakah matlamat hidup dia. Benda yang berlaku, alam berubah, apa dia tu bukan kerjaan dia, bukan kuasa dia. Dia nak sekat penyakit pun tak ada, tetapi apakah tugas dia sekarang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit kau, musim tak penyakit kau, kalau orang jenis kaki balasah, kaki mengaji, tetap dia akan mari balasah dan tetap mari mengaji. Manakala orang hok jenis kaki malah mari balasah, malah mari mengaji ilmu fardu ain, malah mari betul semaya, malah mari betul akidah, tak musim penyakit pun tak mari juga. Jadi tidak salah kok penyakit. Penyakit tu tak dosa. Hok dosa hok mukallafnya kita. Ada kefarduan, ada benda Tuhan nak minta dengan kita. Sakit, hidup, mati itu adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat. Tak ada kaitan. Hak penting jaga-jaga, tetapi benda itu tidak melambatkan kita dengan Allah. Jadi alhamdulillah, musim-musim penyakit pun kita boleh duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masjid Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebaik-baik tempat atas muka bumi. Sekalipun mungkinlah masjid itu lebih murah nilai dia berbanding dengan rumah kita. Lebih selesa rumah kita berbanding dengan masjid. Tetapi katanya Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar, tempat orang membeli belah, tempat orang bergalau. Jadi kita alhamdulillah Tuhan pilih kita dalam seramai-ramai orang duduk di bumi Allah Ta'ala. Pada waktu sekarang ni ramai orang hidup, beratus ribu orang, tetapi berapa orang boleh duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipilih salah seorang daripada dia. Maka kita boleh mari balasah, bukan nak kata kita ni bersih, kita ni baik, kita ni bagus. Cuma apabila Allah Ta'ala pilih kita untuk mari ke masjid Allah Ta'ala, untuk mari belajar, kita kena ada perasaan bersyukur, terima kasih Tuhan kerana memilih saya. Jangan kata hamba dok balasah kat orang lain jahat belaka. Kakak tu tak pakai, kakak ni malah, kakak tu kita hak bersih. Tepuh dengan baju orang sapu. Hamba AJK masjid tak layak demo setuk dengan baju hamba. Sedangkan nikmat boleh mari balasah bukan untuk rasa takabur, untuk rasa gapo, untuk kita semakin hampir dengan Allah, semakin rapat dengan Tuhan. Jadi malam ni hamba nak kecek sikit saja sebab masa pun sikit, tak ada banyak lah mana dah ni. Iaitu kecek mengenai ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu, sebab majlis ilmu ni banyak.
Banyak majlis ilmu, ada kos semua kita kena belajar. Ataupun ada hak benda wajib, ada benda hak sunat, ada hak benda apa, maka syarak ulama-ulama menggariskan ada benda hak wajib, ada benda hak sunat. Jadi apabila bercanggah di antara hak wajib, misalnya hak ni mengaji wajib, hak ni mengaji sunat, hak mana nak kena terkekeh hak wajib lah. Ada orang tu yang kita terkekeh hak sunat, tak faham dah tu, tak tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Sedangkan belajar ini kita kena ikut Tuhan, jangan ikut selera kita. Ada orang ni nampak sopak hangpa rasa hak ni nampak molek. Ya rasa dia, jangan pakai rasa. Orang tua kata rasa-rasa ni nak buat gola, nak buat air Nescafe boleh rasa. Hukum akal ni tak boleh nak buat rasa. Ada dah ditulis di dalam kitab, dalam gapo hak mana wajib, hak mana sunat. Kabar-kabar hangpa rasa hak ni sedap, nyakuk ngambok. Hak ni kadang-kadang hak tu sunat, tinggal hak wajib pula. Maka alhamdulillah Tuhan pilih buat kita ni minat dah ngaji. Alhamdulillah. Ada orang tu payah nak tak cakap royak, tak cakap gaya nak mari mengaji payah. Tetapi kita alhamdulillah sekarang nak belajar. Lagu mana nak belajar hak ikut Tuhan. Ada orang hangpa nak pakai dak mengaji, nak mari menadah. Pakai menadah ngatak belajar lagu mana hak nak menadah hak cara betul, hak cara gapo. Sebab itulah orang tua dulu dia ada satu kitab kalau mengaji pondok, nama kitab dia Ta'limul Muta'allim. Ajar orang nak belajar. Ya jangan belajar kok say lagu tu tadi. Kena belajar lagu mana nak belajar ni. Supaya kita nak masuk nak gapo kena belajar tak boleh pakai gi nyada gitu. Halia tak kena, kuah tak kena pakai gi nak masuk. Kobat barang beli supaya tolong juga tapi hok mana nak katak dulu, hok mana nak tumi, hok mana tak kena tumi. Salah. Maka belajar pun ada juga cara-cara dia. Ramai orang lah ni Masya Allah semangat belajar alhamdulillah dah. Nak lepas hak tu payah dah, tetapi salah cara belajar. Nyanyi tinggal hak fardu ain kita ke hak sunat pula. Nyanyi rugi masa dia. Sedekah patut dia ngaji fardu ain yo kita ke hak benda sunat pula rugi. Tu saja. Semangat nak belajar alhamdulillah, tetapi hari ni kita nak belajar hak mana hak wajib, hak mana hak sunat, hak mana perlu didahulukan, hak mana kata nanti dululah. Kalau hangpa ada masa lebih hangpa pergi. Kalau hangpa tak ada masa lebih, tak apa tu saya tak tanya bagai lagu tu. Hak ni ada ilmu ni kita tak ada, kau kita lorak setara mana kena pisah juga biar pandai ilmu ni. Tu dipanggil ilmu fardu ain. Tajuk hari ni kita nak kecek mengenai ilmu hak fardu ain. Apa maksud ilmu fardu ain? Iaitu ilmu yang wajib diketahui ataupun wajib dibuat, wajib dipelajari oleh setiap orang Muslim, sama ada lelaki atau pada perempuan. Siapa dia saja yang mengaku dia tu Islam, dalam IC dia Islam, marah orang kata dia kafir, wajib nak belajar ilmu ni. Tak usah ada alasan lah. Hangpa sibuk ko, hangpa tak reti, hangpa tak faham, hangpa banyak kerja, hangpa nak cari nafkah. Hak ni tu suruh bukan hangpa. Hangpa hanya sapa saja. Kalau tak sibuk, supaya orang tak semaya lah. Kita tinggal ilmu fardu ain ni supaya kita tinggal amalan fardu ain. Kita tak belajar ilmu fardu ain seperti kita tak semaya. Semaya ni perbuatan yang fardu ain kita kena buat semaya. Tuntutan ibadat yang kena buat. Maka pada ilmu hak belajar juga ada ilmu hak fardu ain. Maka kalau kita lah ni mari ni misalnya mari ngaji, kali pertama kita mengaji. Hangpa tak tahu langsung, fardu ain pula. Boleh pahala supaya kita buat benda fardu. Supaya kita semaya maghrib tak berhenti-berhenti. Tu nilai dia. Ada orang kata benda-benda wajib ini hanyalah ibadat sembahyang sahaja. Puasa saja, zakat saja. Ilmu ni tak fardu ain. Sebab apa? Dalil dia apabila sembahyang maghrib ramai. Ustaz saja mana-mana ustaz nak mengajar kat turun perih. Gimana tak tahu. Sebab apa? Sebab dalam hati dia rasa semaya saja wajib. Ngaji tak wajib saja ya nak penuh masa maghrib dengan isya kat dengar orang mengajar. Ya tak tahu hak mana wajib, hak mana tak wajib. Sedekah kalulah hak mengajar saat ni ilmu fardu ain, dia tinggal turun berat berdosa sarung. Bukan kata sunat dengan ngajar ni, ada bab-bab wajib kena dengan ngajar ni sebab kita tak tahu. Kalau dah kita tahu dah, kita pandai dah sunat dah lah. Supaya kita semaya maghrib dah. Nak semaya lagi. Semaya sunat lah. Nak semaya maghrib tak boleh lagi. Tak boleh dah lah. Lagu tu ilmu pun ada pembahagian dia, ada hak fardu, ada hak sunat, ada fardu kifayah, macam-macam juga. Kerana ilmu ini adalah serupa dengan ibadat juga. Ibadat ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada goni.
Jadi ilmu gapo dia hak fardu ain. Sekarang hamba nak mengaji ni kat surau, kat rumah hamba banyak duduk mengajar. Boleh kata penuh. Penuh tiap-tiap malam surau ni pun penuh, surau ni hak mana kat fardu ain bagi hamba. Maka dalam satu hadis disebut, hadis ni riwayat daripada Sayyidina Umar. Satu hadis yang mula-mula disebut di dalam matan arba'in. Nah, hadis arba'in, hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, gapo dia itu hadis yang pertama, hadis ni masyhur orang lain tahu belaka. Iaitu hadisnya satu cerita. Sayyidina Umar ayat cerita. Tengah-tengah satu hari dia kata hamba duk tengah-tengah duk mengaji dengan Rasulullah. Rasulullah duk tengah, dulu sahabat-sahabat pakat likum selalu. Mari nak menadah ni nak dengar. Moga satu saja sumber agama dalam Islam pada zaman Nabi, so ya Nabi. Kedua Al-Quran. Hadis tak ditulis lagi. Dua tu saja. Lepas pada zaman sahabat tabi'in barulah dikarang kitab-kitab. Dulu Al-Quran saja. Sebab tu orang mengaji Quran ni maksud dia mengaji hukum hakam. Bukan kita faham mengaji Al-Quran ni mengaji baca. Tak. Sahabat tak mengaji baca, yang mengaji hukum hakam sebenarnya itu. Kerana satu saja kitab. Kitab lain tak ada lagi. Sabila, kitab Faridah, Musolli tak ada lagi. Kitab Mazhab Syafi'i tak ada lagi masa tu. Maka sumber saja Al-Quran. Maka katanya Sayyidina Umar dalam satu hadis tu kata, satu hari hamba duduk dengan Rasulullah ramai-ramai sahabat. Tiba-tiba mari seorang lelaki. Istala alaina rajulun. Tiba-tiba muncul. Tala alaina rajulun, tiba-tiba kabar-kabar sedar tak sedar, tengok ada seorang lelaki cokok. Katanya Sayyidina Umar, hamba tak berasa kata mana mari. Sahabat lain pakai duk tengok belakang, mari kok mana tak bunyi ke apa dia. Tiba-tiba mari berjalan. Dia perwatakan lelaki saat ni, rambut dia warna hitam pekat. Bersih ya tuan, comel sahaja. Pakai jubah putih. Nak kata orang dekat, tanya sahabat semua ngiling belakang. Dia mau kenal? Tak kenal. Kau ni kata tak kenal. Bukan orang Madinah ni. Tapi nak kata orang jauh, tak ada kesal safar. Tak ada kesal orang mari jauh. Orang Arab dulu kalau mari jauh, gak sodah. Mungkin tak ada gon. Ni tak ada. Tak jamai dulu. Mungkin berjalan dengan utah tu gak. Debu habislah atas rambut. Tetapi orang ni seolah-olah mari daripada orang dekat. Mari orang dekat-dekat lah. Tak mari peluh. Tak apa dia nampak. Nak kata orang dekat pun dok sebab sahabat tak kenal. Nak kata orang jauh, tak ada kesal musafir. Utuh-utuh dia pun tak ada kabar-kabar timbul. Kawan ni mari tengah-tengah. Sudah. Kalau kita lah duduk tengah lagu ni, kabar-kabar mari cokok. Tiba-tiba tengah-nganggung kata mana. Katanya Sayyidina Umar, mari nyok mari depan selalu ikut pergi kat Rasulullah. Mari tu gaknya duduk yang sandal lutut dia dengan Rasulullah. Ni cara adab mengaji pertama pakaian kena bersih. Tepat kena gapo dia duduk, cara duduk dia. Ni Jibril mari ajar. Mari sandar ke lutut Rasulullah. Sahabat duk tengangong-ngangong, mari supaya besok-besok, supaya kenal-kenal dah belaga lutut dengan Rasulullah. Maka katanya Sayyidina Umar, tiba-tiba dia tanya Rasulullah. Tanya soalan gapo dia kata gapo dia gak Islam tu. Soalan pertama. Gapo dia Islam? Maka Rasulullah kata Islam itu ngucap semaya, puasa, zakat, haji. Katanya orang tu kata betul. Katanya sahabat-sahabat pelik. Saat ni dia tanya. Pas Rasulullah jawab, dia kata betul. Supaya dia tahu dah ni mari nak cek ya kau mana. Lepas tu tanya kedua dia tanya, ya Rasulullah, gapo dia iman tu gapo dia? Ya Rasulullah, bukan sebut ya Rasulullah, dia sebut ya Muhammad. Wahai Muhammad, gapo dia iman? Katanya Sayyidina Umar, orang ni orang tak kenal orang kali. Sahabat tak pernah panggil Rasulullah Muhammad. Tak pernah panggil nama. Semua panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tiba-tiba orang ni mari tak tahu alif jatuh, nanya soalan dah lah dia kata ya, dia panggil Muhammad saja. Kita nak lari, takut orang-orang mari jauh. Tetamu dia tak erti cara bahasa kau apa dia, kena jaga juga. Kita buat perangai Rasulullah malu pula. Pakat nak dengar lagu tu. Sayyidina Umar pun ada, pakat nak dengar. Gapo dia iman tu gapo dia wahai Muhammad? Katanya Rasulullah, iman itu pertama percaya ke Tuhan. Percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi, kiamat, qada, hak baik dan hak jahat tu semua itu daripada Allah Taala. Katanya kawan tu betul. Tanya apa kata betul pula.
Siapa dia ni? Sahabat duk mikir belakang. Cuma hadis ni Sayyidina Umar riwayat. Sahabat lain tak riwayat cerita lah. Sayyidina Umar riwayat. Maka lepas pada tu dia tanya lagi. Gapo dia ihsan itu, gapo dia? Ya Muhammad, apa dia tu ihsan? Maka katanya Rasulullah, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia kata ihsan ini perangai comel, buat molek ni gapo dia? Mu buat taat ke Tuhan. Taat ini sama ada semaya baik ataupun buat kerja buat. Seolah-olah kamu melihat Tuhan tengah buat kerja buat lagu tu. Mu muamalah dengan orang dia buat gapo dia pun rasa supaya dia muamalah dengan Tuhan. Maka kalau mu tak rasa lagu tu, ingatlah Tuhan duk perhati mu semacam. Katanya lelaki tu betul. Betul pula kata, berapa kali betul. Saya ni tanya apa kata betul pula. Maka dia tanyalah beberapa soalan. Lepas pada tu tanya alamat kiamat. Lepas pada lelaki tu tiba-tiba pergi pakai hilang dengan gap tu, hilang jejak, tak tahu alik-alik jatuh. Maka lepas beberapa lama Rasulullah pergi cuik Sayyidina Umar. Ada riwayat kata beberapa ketika, ada kata beberapa hari lepas pada tu. Pergi cuik Sayyidina Umar. Ejek ni betul ni? Ejek ni betul ke? Betul dah? Kita tak ada ejek. Betul dah? Betul dah? Takut terlepas ya. Jadi katanya Sayyidina Umar lepas 2-3 hari Rasulullah cuik ambo. Dia kata, ya Umar, mu tahu kau dok siapa dia mari? Hari itulah dok nampak dok tengangor belakang mari jauh ke apa tak kenal. Hamba tak tahu ya Rasulullah. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu dah benda-benda kalau pelik lagu ni Allah dengan Rasul dia saja tahu benda-benda gaib lagu ni. Katanya Rasulullah, hok mari hari itu adalah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia mari tujuannya nak ajar apakah agamamu ni. Apakah agama Islam ini? Itu 3 benda. Iman, Islam, ihsan. Rukun agama yang wajib kena belajar 3 ni. Jibril nak mari royak apabila mu mengaku mu agama Islam, 3 ilmu ni mesti kena pelepah. Ilmu fardu ain, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Ilmu lain tak wajib. Ilmu lain hanya nak memahami kepada 3 ilmu ni. Kita mengaji tafsir nak cari akidah dalam tu. Kita mengaji hadis nak cari hukum hakam dalam tu. Kita mengaji apa dia ke kitab Al-Quran ataupun hadis tafsir ke apa dia ke nak ambil ilmu ihsan daripada tu. Kerana apa? Kerana Rasulullah kata Jibril nak mari ajar agama kamu. Liyu'allimakum dinakum, mari nak ajar agamamu. Maka ilmu yang diwajib dipelajari bagi setiap orang lelaki dan perempuan mesti kena lepas ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Sekarang nama dia berbeza tetapi benda hak tolak. Orang tak panggil ilmu iman, dia panggil ilmu tauhid pula. Kok mana pula Nabi ajar ilmu iman? Tak apalah nama, tak ada masalah ke apa dia. Hak penting benda tu sendiri. Nama tu macam-macam mengikut perubahan. Kalau nak ikut nama agak tolak, hamba tak terima tasawuf. Tak ada dalam Islam. Tasawuf mana ada, Nabi tak pernah ajar tasawuf perkataan tasawuf. Ihsan tu jolalah tasawufnya. Yang hamba tak boleh terima baru tukar-tukar lagu ni. Wak ihsan, wak cara ihsan. Kalau lagu tu banyak ilmu kita kena buat. Ilmu tafsir tak boleh mengaji, ilmu hadis tak ada sampai Nabi sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis maudhu', hadis goni tak boleh mengaji belaka tu. Ilmu tafsir goni gabus semua, ilmu usul fiqh, ilmu goni berat aku habislah ilmunya. Maka semua ilmu tu berpunca daripada Al-Quran dan hadis. Maka 3 ilmu ni wajib kena pelajari. Suka kau tak suka, saya faham kau tak faham, tak boleh nak pilih. Hak ni wajib atas setiap lelaki dan perempuan belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kita sibuk kau lagu mana apa supaya kita semaya juga. Kita buat kerja lah kalau setara mana gilak juga, cari juga masa kena semaya. Nak habis ni sudah hamba tak semaya lagi. Ketak kita pergi semaya juga. Apa pergi semaya? Sebab kita rasa benda ini fardu ain. Maka begitu juga belajar ilmu ini ada hak fardu ain. Maka bagi kita sekarang, kalau kita rasa kita lemah di kapur, hamba tauhid ni tak berapa nak cerak lah mana.
Pekoh-pekoh tu kalau bab semaya tu rasa lepas dah rasa. Nah, misal contohnya, pergi cari tempat-tempat kuliah hok mengajar bab tauhid. Pergi terkes situ. Nah, biar jauh tempat sini misalnya, sini mengajar pekoh hamba lepas dah pekoh tu. Pergi cari lagi. Tapi kalau lepas belaka dah tauhid boleh lepas dah. Pekoh lepas dah. Ilmu ihsan pun lepas dah. Pergi dengan mengajar juga kerana jadi sunat dah pula. Kalau benda hok kita tahu dah, sunat dah pula. Nah, lagu tu. Jadi 3 ilmu kena belajar. Suka tak suka, tak ada masa ke, bukan pilihan. Kita ni bukan mengaji you nah. Kita atas surga ni kita mengaji cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajar hok benda fardu ain kena belajar. Sahabat-sahabat tu dulu cokoh lagu ni juga. Maka mengaji cara lagu ni diiktiraf oleh ulama berkurung-kurung dah masa dia. Bahkan sahabat dengan Nabi pun mengaji cara menadah lagu ni. Tak ada istilah kata hamba nak pilih jurusan pekoh tak saya ambil tauhid. Kalau kayak universiti kayak lagu tu nah. Hamba nak ambil goni tak saya ambil goni. Pandai-pandai pilih. Siapa dia pilih? Allah Ta'ala kata wajib kabar-kabar dia nak pilih hak ni, tak si mengaji hak ni. Mudah kata. Kalau hak benda tambah boleh pilih. Tetapi hak benda fardu ain tak boleh pilih. Supaya kita hamba nak semaya asar, maghrib malas semaya. Mana boleh. Maka ilmu fardu ain juga tak boleh nak pilih, tak boleh nak pilih. Ni ke fardu bukan kata siapa dia ya. Nabi Muhammad Allah Ta'ala suruh kita belajar. 3 ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Maka ilmu tauhid ngaji setara mana nak suruh lepas tak? Dah kata ngaji ni, faham nak ngaji siapa setara mana? Ni mengajar tauhid, hak ni mengajar tauhid, hak ni mengajar hak ni mengajar cara mana? Maka tempat kita secara khususnya kita kecek kawasan tanah Melayu kita, Nusantara kita nah. Maka ulama-ulama kita hak mengaji di tanah Arab sendiri nah, mengarang satu kitab, mengarang banyak kitab ilmu-ilmu perbahasan mengenai tauhid. Yang mana yang sesuai, yang banyak dipelajari di tempat kita cara nak mempelajari ilmu tauhid adalah dengan cara mempelajari pengajian cara sifat 20. Cara pengajian sifat 20. Yang mana sifat 20 ini bukan direka oleh ulama Melayu. Kena faham. Ramai orang kata ngaji sifat 20. Sesek pondok ya dok mengajar no. Lo ni kita mengajar Al-Quran, direct dengan Quran dan hadis. Betul kodok. Adakah betul fakta dia kata ilmu sifat 20 hanya dipelajari oleh orang-orang pondok saja. Sebelah luar tak mengaji. Orang ni tersilap. Sifat 20 ini yang disusung oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini sudah diajar di seluruh dunia dah. Di seluruh dunia. Kalau siapa dia ada peluang girang dunia, kita tempat orang ngaji lagu mana, dipelajari sifat 20 dengan banyak bahasa, macam-macam bahasa, dan dipelajari hampir 1200 tahun dah. Bermula daripada muncul Abu Hasan Asy'ari sampai sekarang. Kita tengok sekarang di Malaysia lah, di sebelah Arab pun duduk ngaji sifat 20 juga. Jangan terpengaruh dengan kata-kata. Ada orang kata sifat 20 ni orang pondok ya. Orang lain ni tak pakai dah sifat 20, pakai Quran dan hadis. Kerana sifat 20 ini juga dah diambil daripada Quran dan hadis. Diambil daripada Quran dan hadis. Bukan imam-imam mereka satu benda yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kerana apa? Kerana ayat Quran kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa dia yang mencari akidah hukum hakam selain daripada hak Islam, hak daripada Al-Quran dan hadis, falan yuqbalu minhu, tidak akan diterima sekalipun apa comel benda tu. Maka ulama-ulama memetik akidah di dalam Al-Quran dan hadis dan dihimpunkan di dalam 20 sifat. Hak tu cara paling ringkas sekali. Kalau kita nak mengaji Quran, start daripada Qul a'udzubillah. Start daripada Fatihah, siapa Qul a'udzubillah, selok kita. Hamba mengaji tafsir dalam bab akidah Allah, dalam surah Baqarah dah ada beribu akidah. Buka pula ni tak habis, makan masa. Maka ulama kata nak suruh cepat lepas fardu ain, mengaji cara sifat 20. Ulama petik-petik dah, ambil kapsul-kapsul dah, khulasah dah. Ada orang tanya apa tidak mengaji Asmaul Husna 99. Banyak sikit hamba nak mengaji hak payah. Hak mudah malah mengaji pula, pelik sungguh. Ulama nak cara mudah, nak cari cara payah pula. 99 Asmaul Husna semua terkandung di dalam sifat 20 belaka.
Maka ulama buat cara cepat supaya umat Islam terlepas fardu ain dia dalam bab akidah. Jadi kalau yang ngaji sifat 20 cerak molek, okey beres dah, lepas dah fardu ain, dalam bab akidah boleh tukar bab pula, nak ngaji bab hukum hakim, bab fiqh pula, bab gapo. Nak ngaji hadis kau nak ngaji tafsir tak apa. Tapi kalau bab akidah tak cerak, ngaji bab muka lain jadi pening, tak tahu alif jatuh. Jadi ulama ayat dah ngaji hak fardu ain dulu, serah lepas dah fardu ain baru nak tambah hak sunat. Jangan lah ni ilmu hak fardu ain tak lepas, sifat 20 tak lepas, tiba-tiba pergi gamo tafsir, pergi gamo hadis, berkubah hanya tak tahu alif jatuh. Benda hak layak dengan Tuhan pun dia tak faham, hak tidak layak dengan Tuhan habis gamo belaka, tak tahu alif jatuh. Jadi ulama ajar ngaji dulu, bab akidah dulu, baru kita boleh baca tafsir. Sebab tafsir ni, nak ngaji tafsir ni, dia panggil bagai metah. Ingat, Al-Quran dan hadis dipanggil bagai metah. Orang lain tak faham Al-Quran dan hadis kecuali orang yang mahir berjuzuk-juzuk jenis ilmu. Ni belah juzuk ilmu, barulah boleh faham Al-Quran. Ni pandai bahasa Arab pakai terjemah kau orang, pakai dengar terjemah kau sel kau dah, pakai terjemah kau bahasa Arab. Dah lah tak tahu balarah kau mana, nahu kau tak mana, pakai terjemah lagu tu. Mudah benar Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu benda mukjizat. Orang Arab betul-betul zaman Nabi tengangor tengok Al-Quran. Apa tengangor? Dia tak boleh kecik Arab, boleh kecik Arab. Dia boleh tulis benda, boleh tulis benda. Apa dia baca Al-Quran dia tengangor? Kalulah Al-Quran itu benda mudah difahami, hanya terjemah bahasa Arab saja, pakai terjemah mudah lagu ni, nescaya Abu Jahal tak payah ngaji ke apa dia. Tak tengangor, tak rasa panik Al-Quran tu ambo boleh buat lagu ni. Tetapi Al-Quran banyak ilmu terkandung. Satu ayat tu balarah dia apa semua, nasah mansuh Allah, kalau tak ngaji kat kobeh hanya habis. Sebab itulah penting dulu ngaji ilmu hak fardu ain. Lebih daripada tu baru ngaji tafsir. Dan tafsir ini ataupun hadis ini untuk orang awam tidak wajib belajar. Untuk orang awam tidak wajib belajar. Kalau kita mati, malaikat tak tanya, dia mau habis kau dok Bukhari. Muslim dia habis kau dok itu. Abu Daud ko, Nasa'i ko, Sunan Sittah. Tafsir Jalalain dia habis, tak tanya. Dia hanya tanya akidah. Maka sesuai dengan kita, masyarakat, orang-orang tua kita, guru tua kita, untuk kenali dulu, mengajar masyarakat benda yang diperlukan oleh masyarakat. Tengok orang tua dulu pandai dia mengajar. Benda yang diperlukan masyarakat saja. Muka masyarakat bukan nak jadi tok qadhi, bukan nak jadi mufti dia. Dia tak ketahui tafsir, tak apa, tak dosa dia. Sebab sesuai dah dengan dia. Maka dia hanya wajib pelajari ilmu akidah dan ilmu hukum hakim, muamalah, ibadat yang nak buat. Hak lain daripada tu, lah ni nak ngaji atas surah, siapa nak ngaji jadi tok qadhi pun ada. Kita tanya ustaz nak tanya sikit, dalil ni hadis ni sahih lah gapo dia ni. Kalau kita pun tak tahu gapo dia pun. Tak tahu kok mana juga. Jadi ulama tu pandai dah. Tok kenali kau gapo dia, gapo ulama seluruh dunia yang mengajar orang awal ni, ngajar hak lepas fardu ain dia. Lah ni orang hak ngajar ada satu fenomena tempat kita yang panggil naik syekh Rabbana. Bukan dia fikir ikut masyarakat. Patut kita apabila dia mau mic ni kena amanah lah dia. Dia mau agak kita, gapo dia hak fardu ain lepaslah masyarakatnya. Ni dak dia dak ilmu dia. Hak ilmu tak fardu ain akhir sekali jadi keliru masyarakat. Hak ni jadi akak takbir lagu ni, hak ni nak khabar atas tekuk, hak ni nak lipat tekuk, hak ni gosok sekali baloh atas surah. Pelik sungguh. Dulu boleh semaya ramai-ramai, salah belakang, lah ni tak boleh nak salah dengan demo. Apa tak tahu. Dulu turun palasah pakai pergi mengatik belakang, lah ni tak segi mengatik pula. Balah tak email kata hangpa mengatik dia mau jom makan. Oh lama tabah lagu ni. Macam-macam apa? Kerana tak pandai mengajar. Orang tua dulu kita nampak halus yang bawa kita. Paridah musolli. Kalau kawasan Kota Baru turun ke PCB ke apa dia, semua orang mengajar kita halus. Orang dulu mengaji hukum hakim, tak pernah tanya, tok kenali akak tangan, tok kenali ni dalil sahih ke dok. Ya kalau kita nak ngaji dalil, nak mari gapo dia, kalau kita nak jadi tok qadi mufti, hak tu kena menadah molek comel sungguhlah, mengadak kita tempat dia sungguhlah. Kita baca sungguh Bukhari, Muslim, hadis hak akal ke ayat gapo sesuai nak jadi tok qadi, nak jadi tok guru, nak buka pondok. Kita orang kampung nak lepas fardu ain kita kena mikir. Lagu mana akidah hamba? Setengah orang tu kita tengoknya syarah bagi Allahu akbar.
Mak cik tu mari balasah, mari nak lepas pada air dia. Pak cik ni mari umur dia dekat dah nak temu Tuhan. Dia kata hamba masa muda dulu terbolah, galak sangat pergi tak ada nak mengaji. Lah ni ada peluang nak dekat nak balasah. Hamba nak betul akidah hamba. Mengajar kamu dia tak tahu bagi atas langit tak tahu kok mana. Cepat nyanyi dia. Semaya-semaya dia kena qada kalau lagu mana hukum hakim semaya dia betul. Ni dok wi mazhab, dok wi belah mazhab. Pak mazhab keliru jadi orang lah ni bukan dok mikir bab ilmu. Dia nak betul biar semaya hamba betul dengan Tuhan selesai kerja hamba dengan Tuhan. Hak tu keperluan masyarakat lah ni. Lah ni kita tengok mengajar, oh janganlah ada mic ke dia tu gak. Dia tak fikir dah. Patut kita tengok orang yang duk depan kita tu. Gapo dia perlu. Sebab tu orang tua dulu mengajar, kemah molek deh. Sekalipun tak pernah ngaji tafsir. Tapi orang tua kita akidah dulu kemah. Bagian ni mengarut mungkin cik ni. Jangan buat gorang orang. Bagian ni penuh akidah. Ngaji tafsir, tak ngaji tafsir. Ngaji hadis, tak ngaji tafsir. Ngaji faridah, ngaji musalli. Kok 30 muka surat tu ya. Pas ngaji pula cara kita orang tua. Nak lepas ilmu fardu ain. Jadi orang tua dulu pandai mengajar dan melahirkan orang-orang masyarakat yang lepas ilmu fardu ain. Sehingga di Kelantan ni masyhur dengan jolok ke Serambi Mekah. Mengajar lepas fardu ain, baca Quran betul, maya apa betul. Biarlah tok alim tambah tak tahu dalil dia gapo dia tapi hangpa tahu cara akak tangan lagu ni. Beres sudah. Tuhan tak tanya bab mai lagu mana tak apa tak ada masalah gapo dia. Itu pertama mengaji ilmu akidah. Ngaji ilmu akidah supaya apa? Supaya kita faham apabila kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita mengucap dua tu kita faham apa kita kata Allah sebagai Tuhan. Aku bersaksi sesungguhnya tiada dah, tak ada dah Tuhan yang sebenar-benar, hanya Tuhan nama Allah tu saja. Hak nama hak Tuhan sebenar-benar. Hak lain karut belaka, mendakwa saja bukan Tuhan pun. Maka orang akan tanya, mana bukti dia mengata Allah Taala sebagai Tuhan? Yahudi kata bagian ni Tuhan. Kristian kata kakah ni Tuhan. Orang Islam duduk kata Allah Taala sebagai Tuhan. Mana bukti dia? Ngaji dah sifat 20 kita akan boleh jawab belaka. Apa hamba kata Allah Taala sebagai Tuhan? Ada 20 hujah hamba boleh sebut ke dia nak menyatakan Allah itu Tuhan yang sebenar-benar. Ngaji cara ringkas untuk pelepas fardu ain kita. Kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh ataupun Islam sebagaimana ditanya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Islam tu apa dia? Iaitu muamalah ataupun ibadat yang kita kena buat sekarang. Okey. Lah ni mengucap alhamdulillah kita ni orang Islam dah baka Islam panggil Islam baka, maka tidak wajib mengucap. Automatik anak dia akan jadi Islam. Tu panggil istilah Islam baka. Kalau orang bukan baka jenis Islam, maka kalau nak masuk Islam wajib dia kena mengucap sekali dalam hidup dia. Berarti dia mengiktiraf Allah Taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okey, baru masuk Islam. Tapi kita ni rasa baka Islam dah, Islam baka dah, tak ada masalah dah. Mengucap tak ada masalah dah. Cuma wajib dalam semaya dah lah. Asyhadu alla ilaha illallah kan. Keduanya semaya. Hak ni tak boleh cegah tangga dah lah. Kita tak ada orang boleh excuse. Ambo tak semaya. Ambo sibuk ke apa dia. Setiap orang Islam lelaki dan perempuan sibuk kau kerja kau tak reti baca siratal labi kau kena semaya kau kawan-kawan. Cukup masa dia kena semaya. Tak cakap orang tua panggil apa dah? Tak cakap apa dah? Itu lidah. Tak cakap tak cakap kikir lidah dak kerah lagu tu. Semaya supaya tolong. Kena semaya juga. Ikut masa dia kena semaya. Okey. Semaya. Hak ni orang tua kita pilih kalau bab fiqh semaya. Semaya, kait dengan semaya, ambil air semaya, mandi junub. Mandi junub dengan ambil air semaya. Ni kena belajar. Siapa-siapa dia pun wajib kena belajar bab mandi junub. Hak kait dengan semaya belaka tu, ambil air semaya, benda yang membatalkan semaya, hak kait dengan semaya dan rukun-rukun semaya. Hak benda lain boleh kira lagi. Lepas pada semaya puasa. Puasa ni bulan Ramadan baru nak cara. Lah ni tak wajib lagi. Amal malah ngaji bab puasa. Tak dosa lagi sebab tak mari lagi boleh puasa. Katanya Imam Ghazali kata wajib kita belajar bab hukum hakam ataupun bab fiqh bagi benda yang kita nak buat. Kalau kita tak boleh buat ataupun bukan wajib lagi atas kita, tak wajib kita belajar. Contohnya semaya, tak ada orang boleh excuse memang kena semaya belaka-belaka.
Manakala puasa nanti waktu boleh puasa ni lah belajar ni. Lah ni tak wajib kau tak belajar. Tak apa. Misalnya masjid ni ada mengajar kitab bab puasa. Hak ni mengajar bab semaya. Kalau dia tak reti wajib dia kena terkekal pergi ngaji bab semaya, tinggal ngaji bab puasa. Ni kena faham. Bab apa? Tak wajib lagi puasa, nanti tunggu boleh puasa baru puasa. Puasa. Masuk boleh puasa baru wajib. Zakat pula rukun Islam kan? Zakat pula bila wajib? Kalau kita ada pitih. Kalau kita suruh ada pitih, wajib kena belajar, takut-takut kita tak terbayar zakat, benda wajib. Benda wajib takut kita tak terbuat pula jadi kau berdosa. Kalau kita bekerja kampung saja, kalau duduk kampung, kalau kita menoreh, duduk main ke laut, kau berapa dia rasa pitih tak cukup faham macam, tak ngaji bab zakat pun tak dosa sebab tak wajib atas kita. Tinggal dah boleh puasa time waktu dia. Zakat time kita suruh ada pitih. Kelimanya naik haji. Naik haji ni tengok 2100 baru sampai. Lo ni Allah hamba kota hamba tak sampai lagi. Maka lambat ada rezeki, ada pitih, ada peluang, wajiblah haji. Kalau kita orang kampung cara lagu ni, kadang-kadang tak ada cita-cita pun. Ada nak pergi haji, tahulah pitih mana tak ada, telitah pun nak pergi ke Mekah. Ada hati tapi lagu tu lah. Pak kalau isi boreh pun tahun berapa lah naik nama hamba. Jadi wajib haji, tak wajib lagi belajar haji. Maka dalam rukun Islam wajib dipelajari sahaja lah. Semaya. Semaya. Kau ni tak ada orang kata kamu tak boleh belajar, kamu tak wajib kamu semaya. Tak tahu. Ya ya tak wajib semaya ni gila. Nampak? Kalau orang gila kita nak kata gua orang sakit setara mana selagi mana tak cabut akal dalam mazhab kita wajib kena semaya. Mata dak kelip. Otak ada lagi. Stroke habis dah. Wajib kena semaya lagi. Selagi mana ada akal wajib kena semaya. Orang yang tak wajib semaya ni hanya orang gila saja. Orang gila ni banyak jenis. Gila mengaku dengan gila tak mengaku. Ramai tak mengaku dia gila. Lagu tu. Jadi dalam bab fiqh ngaji bab semaya. Tekanlah kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang awal ngaji hak fardu ain saja. Ngaji bab semaya biar cerak sungguh. Biar tahu ni rukun ambil semaya ada berapa, tak ingat. Benda yang membatalkan semaya tak tahu. Rukun semaya tak tahu. Pas semaya ke mana tak tahu. Ambo ikut tu email akak tangan. Welong kobehannya. Lagu mana buat ibadat bagi kita tidak tahu. Katanya Imam Ghazali wajib kita belajar lagu mana nak buat ibadat sebelum membuat ibadat itu. Wajib kena belajar dulu. Tak boleh pakai buat ibadat lagu tu tak boleh hukum dia. Kena belajar dulu. Benda yang rukun semaya gapo, benda membatalkan semaya lagu mana. Hak tu kita tengok atas surah. Kalau semaya akad takbir kalau 100 orang 100 jenis ada. Ada hak jenis lipat guria pun ada. Hak jenis sembah ada, gocoh darah hidung-hidungnya retak lagu tu. Macam-macam. Khabar tekuk tu imam sembah, wak smackdown lagu mana. Tak tahu mari kita injil mana yang baca tak tahulah. Dalam kitab kau ada sebut lagu tu nyo khabar lah pegang ni supaya nak cabut nyawa. Allahu akbar ni. Malaikat tengok malaikat kau lagu mana tak tahulah lagu mana. Bapa tidak belajar. Kalau belajar nampak seragai ya berlaku. Hak ni kekeng lagu ni, hak ni jerit tapak kaki kawan ni kawan ti lari nyo ikut pula. Kawan lari ikut pula. Berat kawan ni. Khusus kalinya jerit kaki. Tak siwi gerak kawan ni. Allahu akbar. Macam-macam. Kalau belajar tak ada berlaku macam-macam. Tanya sujudnya duduk lagu ni. Kawan tu tengok saja. Kawan ni sebelah ni duduk lagu tu. Hamba nak sujud lagu mana? Duk main dah. Nak ambil pahala sunat kekeng tak tahu alik jatuh dia tu imam kau dia makmum kena belajar. Tu bab semaya lah. Bagi orang-orang awal wajib kena belajar bab semaya. Maka suhu tempat kita kalau kita bab semaya baca musolli. Kalau tauhid baca faridah. Suasana lagu ni sudah beratus tahun dah di negeri kita, khususnya negeri Kelantan ni, sehingga melahirkan generasi orang malu belaka orang Kelantan ni. Kalau pergi tempat negara-negeri luar, orang malu kok orang Kelantan. Sebab apa? Tahu orang jenis pandai, nama serambi Mekah. Lalu orang Kelantan ada tak naik jadi tak imam. Takut Kelantan tak. Sudah nalih dadak kau. Nama ada mai siratal labi kau tu nalih dadak dah. Nama jadi orang Kelantan ni suhu alim apa? Sebab pandai dia belajar. Kena hak fardu ain tu kena comel molek.
Ketiga, ilmu hak wajib kena belajar iaitu ilmu ihsan. Ilmu ihsan. Ataupun lo ni dipanggil ilmu tasawuf ko, ikutlah ilmu akhlak ko. Tak apalah nama tu tak sudut bimbel lah. Macam lo ni lah. Nama kabar panggil mutabak muslim. Mutabak kafir. Ada juga mutabak kafir. Mutabak pada mengucap yang kabar dia nama. Macam-macam jenis nama. Kabar dia daging rima lapar, daging rima berjerit, macam-macam. Tak sudut kira nama ni. Nama ni macam-macam orang wi nama. Hak penting pelajaran dia tu lagu mana. Maka ada satu ilmu di samping kita betul doa akidah, kepercayaan kita kepada Allah, percaya kepada ni benda tu. Kita kena ngaji tu, ni benda tu. Rukuk Islam tu kena ngaji ni benda. Apa dia kita maksud kita percaya ke Tuhan, percaya ke Nabi Muhammad, percaya kepada Quran, percaya kepada hari kiamat, qada kena ngaji belaka biar cerak molek. Kalau bab Tuhan ngaji bab sifat 20, hak lain ngaji alif belakang tu hak bab Muhammad Rasulullah kena ngaji juga. Lepas pada tu mengaji fiqh bab semaya saja. Bab ihsan kena ngaji. Gapo dia perangai hak comel dengan perangai tak comel. Maksiat ni ada dua, maksiat zahir dengan maksiat batin. Maksiat zahir ni gapo dia? Hak menyalahi hukum syarak. Semaya dengan tak semaya. Semaya tu molek, tak semaya tu haram. Jelas tu, maka ada satu jenis maksiat dipanggil maksiat batin. Iaitu hati kita buat maksiat. Tubuh tak buat maksiat tapi hati dia buat maksiat. Maka hati ni maksiat kena belajar. Gapo dia maksiat hati? Kalau maksiat anggota mencuri, gocoh orang, ikutlah gapo dia. Ni zahir ni tangan kita. Tapi hati ni kadang-kadang buat maksiat. Tu wajib dah. Boleh balasah dah. Tapi dalam hati duk main riak lagi. Ada lagi nak tunjuk ibadat dia kok selain daripada Allah. Patut dia tunjuk ke Tuhan, tak kena dia. Rasa tak puas hati tunjuk ke Tuhan saja. Hang nak tunjuk juga kan. Kok kawan tu takut-takut dia kena nak buat menatu kau bergabung dia. Ada lagi. Riak. Maka hati tu buat maksiat dah. Hati tu jadi penuh dah tu. Maka kita kena belajar. Gapo dia maksiat hati tu. Maka ada 10 sifat hak tak comel, 10 hak comel. Kena belajar dan kita amal sampai mati. Kena buat sifat takabur, sifat riak, sifat ujub. Ujub. Duk sore ya, tak kata kok orang. Duk semaya. Ambo sore ya duk sini. Tok email klik dah. Lipat juga. Tok bila ambo tengok malah belaka ni. Zikir. Ida sore tak kata kita sini tunjuk ke email. Duk sore. Duk sore duk main sebeh dia sore dia kata jauh ambo. Ambo tengok sini tak ada sore habuk pergi sebeh. Macam-macam. Ambo sudah. Jeng kita, atau dia panggil ujub. Ujub ni yang makan dalam. Nyanyo kita dah buat pahala banyak dah, nyokok. Buat pahala kubai, Allah peletis orang kita nyanyo. Tu. Kalau riak, berat lagi. Dia nak tunjuk kat orang. Semaya. Ita dulu. Tak bilang mari dah. Mari tak bilang. Allah. Tengok kau tak bila. Nak suruh apa? Mungkin niat kau tak bila dah. Nampak tak bila kata berat kata. Anak hangpa menikah belaka tu. Nampak tunjuk apa dia kat hangpa. Ni panggil riak. Ujung ni desogeh. Maka kita kena belajar. Kadang-kadang buat kita ni juru dah baik dah tapi tipu kau hati pula. Maka kena belajar supaya amal kita selamat di sisi Allah. Man atallaha biqalbin salim. Siapa dia yang bertemu dengan Tuhan dalam keadaan hati yang sejahtera. Orang kalau ada buat salah dengan Tuhan tak sedap duduk selalu. Kita curi pitih mak kita sama. Sodah selalu. Masa kita curi tu kita buat beli ais kering Mak kata jagalah mu naik atas rumah aku dong. Tahu dong yang dulu dong atas belakang ni masuk tengah hari tak apa, dia tengah malam sudah. Orang lain naik atas rumah dah belakang sudah. Naik tu olah pala dia pegang pala gedung. Gitu. Kita dengan Tuhan lagu tu juga hati kita gapo dia apa semua. Kalau ada masalah dengan Tuhan, temu dengan Tuhan sudah. Kita kalau ada salah dengan orang tua kita tak berani nak temu mata dah. Pas Tuhan kata orang yang bertemu dengan Tuhan dalam keadaan hati yang sejahtera. Kalau ada masalah dengan Tuhan, ilmu fardu ain tak lepas lagi, begoni tak lepas lagi sudah. Dak kita. Dak nali. Masa kita hidup alhamdulillah lagi boleh beki lagi, dan kita mati dah. Nak buat lagu mana? Kecek dengan Tuhan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Katanya dalam surah Jadah kata, wahai Nabi Muhammad, ya Muhammad,
Kalau kamu boleh tengok orang berdosa ni kongo depan Tuhan. Kongo ni, orang kongo. Tak tahu bahasa langgar ni kongo juga. Kongo ni duk moyo. Aja tahu dah tiada masalah dengan Tuhan tu. Nakis ru'usim. Nakis maknanya tunduk pandangan mereka. Di hadapan Tuhan apa? Kerana dia ada masalah dengan Tuhan. Jalah tu. Orang ada salah tak payah royak. Kata dia segera tiada salah. Dia kata apa dia dengan Tuhan. Orang-orang berdosa ni. Bila-bila kongo dia minta dengan Tuhan sebenda. Rabbana absarna, wahai Tuhanku, aku tengok dah. Allah, hamba ingat ustaz tu wak lolok kata syurga ni. Allah lagun ni syurga. Hamba ingat kawan tu duk mengajar wak lolok yang neraka duk topek ha ketar hamba dengar. Balik sana hatu duk dalam neraka ni kata asodah lah. Segera dah panah. Wa sami'na, dan kami dengar dah suka hilang dalam syurga. Orang duduk tepik selok gelepar dah dodeng dalam neraka hamba dengar dah. Hamba dengar. Inna mungkinun, kami yakin betul-betul. Bah lagu mana? Tuhan ikut kita. Tuhan kata innama kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kamu berkecek, hai kamu nak kecek. Benda itu hanya menjadi kata-kata semata-mata. Mu keceklah, mu nak rayu setara mana, hamba tak siap. Dia minta farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembali ke bumi ni, cipta ke masjid langgar ni, kami nak buat amal soleh dalam tu. Maka Tuhan nak layan kita. Kiamat berlaku dah nak layan kita seorang. Hak tu minta lagu tu. Taubat lillah Tuhan tak layan. Maka pada ada masa peluang ni lo ni. Napah duduk gagah-gagah. Surah ni molek lagi orang duk mengajar penuh rata-rata. Pergi carilah ilmu fardu ain. Biar lepas kita dengan tu. Hak sunat tu kalau suruh ada lebih lagi, pergi mengaji hak sunat. Jadi ilmu fardu ain, 3 ilmu tu. Dia lepas tak ada masalah dalam bab ilmu, amalan pula lah. Amalan lah apa dia hak tu pula dah. Tu 3 ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Biarlah dia kata apa dia hak mengaji ni sedaknya lah baca hadis, baca tafsir, minta maaf. Hamba tak lepas lagi bab tauhid. Hamba kena mengaji sini dulu lah. Hak ni duduk mengaji syarah bab ilmu tinggi-tinggi, minta maaf hamba semaya tak betul lagi. Jadi hamba kena betul dulu ni. Kalau hamba kita ke sana, hak ni tak lepas, selok hamba. Gocoh kena sepak dengan malaikat kata. Muka apa? Kita kekal benda sunat, hak fardu tak buat. So pergi semaya qabliyah maghrib, bukan mari semaya, maghrib tak semaya. Pedah apa pelik ni. Tengok, hak tinggal pula pergi bahas semaya sunat, semaya fardu pula tak semaya. Jadi masalah. Maka belajar pula lagu tu juga, kena pandai nah. Kalau tidak, rugi masuk kita. Masuk sama-sama maghrib dengan isya belaka. Hak sepatut lepas fardu ain, jadi kita kekal hak benda hak lain pula. Nya marah Tuhan. Sebab semua kelakuan dan perbuatan kita mengikut Tuhan. Yang awak pandai-pandai kita tupai ya bumi Tuhan. Tiba-tiba orang tupai rumah kita, orang kata nak tupai rumah hamba boleh. Peti tu kalau buka tutup semula dah. Kita buat supaya rumah kita nya cabut peti, nya sembai peti lama nya kobai rumah. Tidak kau nya marah kat orang. Pas kita ni tupai ya bumi Tuhan. Tuhan nak beracu kita bila pun tak apa. Mujur Tuhan kita waktu kita sihat. Kalau bahaya Covid kita tidak kegulinyo gitu. Alhamdulillah banyak dah Tuhan tolong kita. Dengar agak kata Tuhan sepatah. Hok belajar fardu ain hamba tak suruh mengaji tebak-tebak pun. Biar kena ambo beres selesai. Bab fardu ain, bab fiqh, bab tauhid, bab tasawuf sudah kerja Hok nak jadi mufti, nak jadi qadi, hok tu khah pulaklah mengajinya untuk orang masyarakat awam tu sahaja hok wajibnya. Jadi kelebihan belajar ni katanya hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kelebihan mari mengaji ni, muka semaya pun ada kelebihan, mengaji pun ada kelebihan. Asalnya kita sebagai hamba tak boleh tanya sebenarnya. Kalau Tuhan suruh gapo-gapo tak sedap tanya lah ngopoh gapo dia, jadi tak comel lah mana. Sepatutnya kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan wi makan, Tuhan wi minum, mata kita Tuhan wi, tubuh kita Tuhan wi, nama kita pun kita dulu tak ada apa satu. Nama apa orang tak sebut? Hamba Muhaizat ni. Sebelum 40 tahun lepas tak ada orang sebut nama Muhaizat ni. Siapa dia bui semua? Nama bui, tubuh bui, mata bui, akal bui, telinga bui, tangannya bui. Tiba-tiba nak minta benda lagi dengan Tuhan. Rasa tak tergamuk juga kita tupai bumi Tuhan. Tetapi Nabi Muhammad tahu manusia kalau tak sebut ngopoh dia jadi tak berapa nak naik seh Rabbana lah mana. Tapi padahal tak sepatut dah minta ngopoh. Tapi kita kalau dengan ngopoh naik semangat sikit nak buat taat lagu tu. Bagi orang iman tinggi tak saya dengar benda lagu ni. Hamba nak Tuhan ya. Mujur dia izin hamba semaya pun alhamdulillah.
Kalau dia takdir hamba jadi Yahudi lah, ke mana nak buat kerja? Kita lah ni beranak jadi Yahudi. Kita duk tengok orang Palestin lah ni, kita duk buat kerja lah kan. Kita nak cabut diri kita lah, ke mana hamba dah jadi Yahudi? Mujur tu hai pilih, hamba tak bayar sama pun hamba tak bayar khabar-khabar hamba tu Islam. Molek-molek emu hamba sila orang ayuh hamba Islam. Oh tu pun nak bersyukur pecah kepala tu. Sujud sejadah, sujud syukur. Habis sepanjang homo pun tak boleh nak balas lagi jasa tu. Tiba-tiba ada orang nak minta lagi. Nah, bagi orang kena dengar jugalah jaga-jaga kelebihan Katanya Nabi hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya ayuhan nasu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Katanya Imam At-Tabrani berkata, Sayyidina Muawiyah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, wahai manusia umum, siapa dia yang bergelar manusia? Lainlah orang kata hamba bukan manusia, hamba sekut tawa. Beres. Dia mau tak masuklah. Dia mau sekut tawa, hamba yang poyong lama. Tapi kalau dia mau kata manusia, marah orang kata dia bukan manusia. Gocoh. Kobai habis magi-magi. Apa balah dia mau kata hamba bukan manusia. Maka Nabi Muhammad pesan kepada mana-mana manusia, dia kata sesungguhnya ilmu itu kena belajar. Ilmu mesti ada syarat-syarat belajar. Tak boleh khabar-khabar duduk saja, duduk tengok TV3, duduk tidur rumah, khabar-khabar lepas padu ain. Mari kat mana? Ada orang tak cakap ajak pergi balasuh. Hamba reti dah. Reti pasal bila? Dia mau ngaji ngapa dia? Cakap tak reti, kita orang Islam. Cakap tak reti, tanya lukus maya pun tak reti. Cakap tak reti. Memang tak reti sungguh. Ada masyarakat lagu tu. Tak si mari ngaji. Hamba pandai dah. Ilmu fardu ain. Lepas dah. Tanya sikit, nak tanyalah ilmu fardu ainnya. Rukus maya tu berapa? Rukus maya 50. Tak ada apa. Rukus maya 50. Tak ada mazhab kata 50. Pas lagu mana pok kita bab jawab pandai menang Tuhan kata. Maka ilmu itu kena belajar. Tak boleh kita buai gak sifat ego kita. Jatuh hamba. Duduk ramai-ramai lagu ni. Hamba orang besar. Cakap hamba duduk menadah orang. Tak wadah. Ada orang style lagu tu ada juga. Tak si mengaji tapi nak lepas padu ain. Kena mengaji. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kena belajar. Ni duk tengok TV3, TV Selasa, TV Rabu, TV Khamis, buruk-buruk. Aling lepas daripada ain. Duk tengok cerita Piramli. Lepas daripada ain. Piramli lagu mana bila masuk mengajar ilmu pada ain Piramli. Lepas pada ain pelik semua. Nabi sebut kena belajar. Maka belajar ada cara bahasa dia. Kita kalau nak belajar masak, kita kena pergi cari tukang masak ni. Pergi belajar dengan dia. Tak boleh baca buku resipi. Buku resipi beli ni, bukan main. Order kat ni beli, baca dekat tinggi ni. Tak pandai masak. Kuah dengan dia tak reti rasa lagu mana. Kena pergi jumpa tukang masak. Pergi jumpa mocik-mocik kita nak buat belajar, nak buat gula kunyit kuah lagu mana. Dia sebut. Ni kuah awal ni. Tengok ni. Tu dia jilat. Kuah lagu ni rasa. Dia ni lagu pada. Ni halio, mu jangan tukar. Dalam gambar nak sopo ya halio dengan kuah ni. Silap beli kan. Kena mengaji lagu ni nah. Tak pandai kau baca buku. Tak jadi aling. Tak jadi tukang masuk, ya kena menadah. Terima molek, ailio molek kata. Barulah jadi tukang masuk. Siapa nak jadi doktor? Tak ada orang buka klinik. Lepas tu pergi, pocik ni kena bedah ni. Bapa pocik kena bedah? Sudah. Pocik tu kata, doktor, kena bedah ni. Pas lagu mana saya nak saing kau? Kena saing lah. Baru saya boleh bedah. Ginilah doktor. Sebelum saya saing ni, saya nak tanya dulu. Doktor ngaji mana doktor? Saya ngaji di YouTube. Kita rasa pocik tu kau dok perut dia untuk kau itu bedah. Hamba ngaji sungguh, faham sungguh tu. Dengan YouTube. Lepas tu nak kata kau taubat lelah dia telefon. Hello, ada klinik nama sekian-sekian ni. Punuh jahanam. Ngaji dengan YouTube buka klinik. Punuh. Ngaku doktor tak boleh. Dia kena mengaji dengan praktikal ke apa dia. Begitu juga mengaji. Inilah cara mengaji daripada dulu sampai keluar ni. Zaman mana-mana tepat di negara ko, di tanah harak ko, mengaji lagu ni belaka. Mengaji menadah lagu ni daripada muka surat ni, siapa muka surat ni, siap tunjuk, siap gapo dia. Baru faham jelas. Ilmu dunia pun kena praktikal, kena mengaji sungguh-sungguh, ilmu akhirat lagi-lagi. Ni pakai baca sendiri ada juga. Nya baca sendiri nya faham ikut dia. Pelik pada orang.
Orang lah ni, awak saya beri tajuk ni kau, awak research sendirilah. Awak kaji sendiri. Ngaji dengan apa dia? Nabi kata malla syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Siapa dia tidak guru, tentu setan dah guru dia. Bukan hamba kata. Nabi Muhammad kata, apa Nabi Muhammad marah sangat orang tak mengaji lagu tu? Kerana menyebabkan fahaman yang lain daripada orang lain. Orang dulu duk mengajar sifat 20 khabar-khabar mari kata sifat 20 pula sesak. Kok mana pula orang kata-kata. Fahaman lagu tu. Fahaman belajar sendiri, tak terima fahaman ni. Sebab tu penting sanak tu. Sebab tu Jibril mari ajar Nabi Muhammad. Mari ada guru. Nabi Muhammad pun ada guru. Sahabat ada Nabi, guru dia Nabi. Kita ambil lagu tu juga. Kita ada guru kita. Ni faham ni. Faham agama Islam ni lagu ni. Ni hamba terima mana pandai-pandai ni. Faham la ilaha illallah lagu ni. Hamba terima. Guru hamba faham lagu ni. Guru hamba terima daripada siapa? Kepada tabi'in siapa? Ni kita tanya. Dia mau faham ni. Ambil daripada siapa dia? YouTube. Google. Ambil daripada Google. Sanak Google. Siapa dia isi bagai dalam Google? Betul ke? Manusia orang tak percaya. Yahudi saja isi Google dia tu. Mula jadi keliru pahaman yang pelik daripada orang lain. Jadilah pening mabuk air tapis. Tu. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Dan nak ngaji, nak jadi tok pekoh, nak jadi orang alim, kena belajar nak jadi orang alim. Cari tok guru, tok pekoh sungguh hok boleh jawab semua hukum, pergi belajar dengan dia. Jangan dok belajar buku saja. Banyak mana orang salah. Baca buku, baca kitab fiqh tiba-tiba salah. Dia kata, semaya tasbih ni boleh buat dua cara. Buat 2 rakaat sasalah, lepas tu 2 rakaat pula sasalah. Dia buat 2 rakaat sasalah sungguh. 2 rakaat sasalah. Assalamualaikum, bangun pula. Sasalah kan? Nampak kita faham salah tu apa dia? 2 rakaat sasalah, 2 rakaat sasalah. Nya baca 2 rakaat sasalah tu gak, lepas 2 rakaat wisalah assalamualaikum. Bangun pula. Kan sasalah kan? Nampak kita faham salah tu apa dia? Dalam kitab kata 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salah. Kali apa faham sendiri? Tidak kau sesat habis. Salah ya, bukan assalamualaikum. Ya salah ni assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. So tu maksud salah yang sempurna. Nya faham salah lagu tu habis. Betul kata kaki tu jadi siratal labi tu. Dan siapa dia yang Tuhan nak kebaikan kepada dia, nescaya Tuhan akan beri dia faham dalam agama. Tu penting. Kita kalau nak baik dalam agama, belajar ilmu. Jangan nak jadi baik tanpa belajar. Ingat kadang-kadang ada benda ni kita rasa saya baik dah. Apa salah saya selama ni? Ya Allah, benda ni salah pun saya ingat baik dah. Maka kena belajar. Siapa dia yang Tuhan nak beri kebaikan dalam agama dia, Tuhan akan beri dia faham dalam agama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama-ulama. Maka ulama ni orang yang belajar. Tak ada istilah saya bertakwa tapi saya malah belajar. Saya nak duduk lumuh saja, nak ngatik saja. Tak saya belajar tapi mari sifat takwa. Takwa lagu mana? Dia mau faham kau tak takwa. Takwa ni buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Ni ilmu fardu ain tak belajar dok rasa takwa lagi. Ilmu fardu ain tak lepas lagi dok rasa rapat dengan Tuhan. Lagu mana lagu tu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pas kita kena belajar ilmu fardu ain. Ni ittaqullah. Tak bila tu imam kata tak imam kata takut Tuhan. Hamba tu ittaqullah tu hamba. Al-muttaqin. Hamba muttaqin tu rasa betul belaka kita buat. Rasa tak salah belaka. Punah. Ngaji dok. Mandi junub pun tak reti. Ada orang kita kata orang tena kalau nak mandi junub kena duduk cakung. Bapa sebab ada tempat dia kepik, kalau dia cakung dia akan terpukuk, dia kena kepuk situ biar rapat basah. Dia kata ada makcik tu kata sudah hamba mandi lagu mana. Dia kata ustaz kalau mandi cakung tak bangun dah. Sakit lutut. Mandi boleh cakung, bukan mandi boleh cakung. Tai nak basuh kawasan tu mandi kena cakung. Pas budak tino, adik kita, kakak kita mandi junub hek dia lah ke mana? Mandi tanya budak-budak tino lah ni mandi pakai shower. So, mandi gitulah ustaznya. Salah ke apa dia? Rata dah la haula wala. Pas dia mau semaya lagu mana? Ingat mudah, ingat mandi ni. Kalau mandi bukan ibadat tak apa. Mandi nak pergi iyemo, mandi nak pergi kebimo, tak apa, tak ada masalah. Mandi tak rata pun tak apa. Tapi mandi ibadat ni kena rata. Pas ada cara dia. Jangan buat supaya nak mandi pakai shampoo. Mandi pakai shampoo tak niat pun tak sah. Ada orang nikah anak 2, 3, 4 orang dah. Kita kata semaya lepas pada setubuh wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Ambo mandi juga tapi ambo tak niat gapo lah. Memang lepas pada minggu kotor ambo mandilah.
Weh kena niat aku. Sudah. Pas lagu mana? Ramai orang ada setengah tu apabila tu orang-orang pondok mari nak ngajar bab tauhid fiqh, nak ngajar faridah, nak ngajar musolli. Masjid kata tak payahlah ngajar kitab-kitab lagu tu, orang pandai belaka dah semaya. Ada orang kecek lagu tu hang dengar ni. Dia kata tak payahlah ustaz mengajar faridah, tak payahlah Bukhari kata. Orang lain ni baca tafsir dah, baca hadis direct nah. Moga mufti saja masjid ambo ni. Nah. Jadi kita tu tak payah ngajar, kata jemaah tu pandai belaka. Allah kita kata. Gerai-gerai nak tanya dia rukun semaya ada berapa. Nah, okey je sedap tu kata. Dia kata rukun semaya ingat. Tak ingat pun dia. Patut kecek. Ingat masyarakat sangat-sangat berhajat sekarang untuk ilmu fardu ain. Lo ni semua masjid mesti kena fikir. AJK kau gapo dia fikir lagu mana nak selesai fardu ain. Ni masyarakat setempat. Kalau dia fikir buat program melepaskan fardu ain semua sekitar ni boleh pahala cuma mana AJK tu. Kawasan ambo rasa bertanggungjawab, rasa berdosa ambo. Kampung ambo, masjid ambo biar lepas belaka orang fardu ain. Panggil ustaz ni mengajar ilmu fardu ain. Lepas belaka. Pahala tak sedok kira. Fatihah dia betul, semaya dia betul. AJK boleh pahala pakai mati. Ni dok ngajar tak tawali ilih jatuh pada. Cerita hatu pada. Cerita gapo dia. Nah, jadi lo ni kita tempat comel dah, masjid tempat orang nak mengaji, semangat nak mengaji, alhamdulillah dah, tak payah kerah dah. Okey, betul saja, betul saluran molek. Allah pahala tak sedok kira lah. Bukan ambo bayar, Tuhan bayar. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani yang tutup pukul 9 dah ni. Ambo tutup dengan hadis satu riwayat Imam At-Tabrani, Nabi kata man ta'ala 'abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufirat lahu dhunubu haitsu yakhtu atabata darih. Katanya Nabi, tidak pakai seluar, tidak pakai selipar, tidak pakai kasut, tidak pakai baju, tidak pakai kepiah seseorang itu tujuannya untuk mari belajar ilmu. Kita saat ni mari pakai kain plekat, pakai baju, pakai kepiah. Mak kita tanya nak pergi mana tu? Nak pergi balas suhada orang ngajar. Nak pergi ngaji. Maka katanya Nabi, siapa dia buat lagu tu? Maka balasnya dia akan diampunkan dosa dia sebelum lagi ia melangkah bendu rumah dia. Kalau kita pakai lo ni, kita pakai piyuh, pakai kain plekat, pakai baju, pakai kain kano ke orang tino, maka sebelum kita langkah bendu rumah kita, bro, habis dosa-dosa kecil kita habis gugur. Ni Nabi kata. Kelebihan orang mari mengaji, lebih-lebih lagi mengaji ilmu fardu ain. Ambolah ni tak ajar lagi ilmu fardu ain, baru mukaddimah. Kalau kita baru tengah milih ikan, tak bakar, tak goreng, tak gapo lagi. Baru dok kata ambo nak makan kata kakak putih. Baru sebut lagu tu tak makan lagi. Ni baru ambo baru royak baru. Ilmu fardu ain tu banyak lagi kena ngaji. Ni baru nak royak cerita nah. Supaya apa? Sebab kita tengok sini semangat dah nak mari mengaji. Jadi kalau salah saluran kat rugi sangat-sangat. Masa sama orang kecek betul, hok dengar betul. Hok ni lepas fardu ain. Maka lebih pahala tak sedok kira nah. Jadi buat malam ni lah. Sekadar tu dululah. Perkongsian, perbincangan mengenai ilmu-ilmu yang wajib dipelajari atas setiap orang Islam. Panjang lebar lagi lah. Cuma waktu secara ringkas nak beri pahaman kepada masyarakat. Sebab ramai ni keliru ni. Asal saja mengaji tu pakai jalan dah tu. Jadi kena pandai pilih. Jadi ambo minta maaf lah kalau ambo kecek ni laju pada orang langgar ni ko. Masjid ni langgar dah. Kawan ni jadi langgar juga. Langgar belako, tepuh belako orang Jadi takut ambo kecek kasar ko orang depan pada ambo ni orang lebih berusia. Orang ilmu banyak kan ada lebih pada ambo. Jadi ambo minta maaf kalau terkasar bahasa. Tidak lain tidak bukan ambo nak suruh kalau ada hak tak faham ko ada gapo jauh daripada kebaikan supaya mari dekat, mari betul kita dengan Tuhan. Zaman Covid ni kita kena terima dah, penyakit ni tak boleh nak cabut dah kata. Supaya kita terima demi lelah lagu tu lah. Tapi surah jangan kosong dengan sebab tu malu kat orang. Sebab ujian ni akan macam-macam lagi. Jadi hamba minta maaf kalau hamba kecek kasar dan hamba tutuplah kuliah ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaizat bin Muhammad selaku mudir di Madrasah Ribat Al-Mustafa, Kampung Bagai, Bawah Pulai Condong, Kelantan. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat bersama kami menambahkan pahala amal jariah di dalam menyumbang kepada pembinaan bangunan asrama, pelajar baru dan kantin pondok kami yang sekarang sudah di dalam proses pembinaan. Anggaran projek ini ialah sebanyak RM2.5 juta. InsyaAllah apabila ianya siap nanti dijangka akan memberi manfaat kepada 300 orang pelajar lelaki untuk masa yang akan datang. Sekarang bangunan pondok sedia ada hanya mampu menampung 85 orang pelajar sahaja dalam satu masa. Manakala permohonan untuk kemasukan pelajar baru melebihi angka tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menjadi orang yang betul-betul baik sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Sekali lagi saya memohon jasa baik tuan-puan untuk sama-sama menyumbang dalam pembinaan bangunan pondok ini. InsyaAllah semoga sumbangan ini menjadi salah satu asbab kita dipilih Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.